mempersoalkan tentang amanat Al-Jihadi. Saya kira dalam putusan Majlis Fatwa pada tahun 83 telah pun mengambil tindakan terhadap amanat Al-Jihadi itu, dan telah ada saranan-saranan dan keputusan yang cukup jelas. Gejala takfir ini, mengkafirkan sesama muslim ini, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan sama sekali, salah, bersesat dalam konteks itu jelas. Dan saya kira kenyataan bahawa tindakan kononnya tidak diambil terhadap amanat Al-Jihadi itu tidak benar. Majlis Fatwa telah pun mengambil tindakan atas perkara itu. Kedua, ditanyakan kenapa tidak dipanggil Ning Aziz, Haji Adi. Saya tak apa nak mau letak gelaran untuk guru pada mereka ini, kerana guru, mu'allim, sifatnya memberi pencerahan, membawa kepada al-haq, bukannya membawa kepada kemusykilan di kalangan umat. Sebab itu saya kerap katakan, kalangan ini jangan duk perasan menggelarkan diri budak ulama, tapi kebanyakan ular adalah semua. Itu hakikat. Dan saya bukan hanya ikut dari jauh, saya bukan hanya memerhati dari jauh, saya bukan hanya melihat dan sudut bacaan tulisan mereka, saya telah bersama dengan mereka hampir 12-13 tahun. Kalau benar ulama, mereka harus berdiri atas prinsip al-ulama wa rasul al-anbiya, menegur atas prinsip al-haq, tidak kira dari mana. Jelas dalam persoalan ini kita nampak. Kalau ditanyakan kenapa tidak dipanggil Ning Aziz, Haji Adi, kemudian ditanyakan tadi kenapa tidak dijemput PAS, sudah biar saya nyatakan ini. Kerajaan melalui Amanah Barisan Nasional sebelum ini, terutama pasca 2008, bila melihat survival umat Melayu Islam semakin kritikal, telah ada usaha untuk membentuk kerajaan perpaduan. Malah usaha telah pun dibuat, memanggil pucuk pimpinan PAS, menemui pimpinan negara, berbincang secara halus. Kepentingan yang didahulukan adalah Islam dan survival umat Melayu. Namun malamnya, bila mana kalangan pimpinan PAS ini kembali ke negeri, temui semula manusia yang bernama Anwar Ibrahim, akhirnya mereka kembali balik kepada sikap yang menolak, sehingga akhirnya keluar pernyataan biadab yang mengatakan PAS lebih rela bersekongkol dengan syaitan daripada bersahabat dengan Allah. Maknanya tidak betul kalau nak mengatakan usaha tidak dibuat, tidak benar. Saya nak mengatakan usaha telah dibuat, tapi kerana kedegilan dan beban orang PAS ini, akhirnya kefasadan semakin berbahaya. Itu jelas. Dan yang ketiga saya nak sebut, bukan hanya ini yang perlu kita teliti, tapi kena ingat agenda yang sedang berlaku di Malaysia sekarang ini. PAS memang telah lama kita lihat sebagai golongan yang tidak berupaya pun membawa misi Islam yang mulia dan syumul itu. Contohnya Kelantan, 22 tahun di bawah pemerintahan PAS, dikatakan membangun bersama Islam. Apa yang bangun saya pun tak tahu. Dikatakan nak dijadikan Kelantan Serambi Mekah. Serambi apa kalau negeri itu masih negeri yang antara yang terkotor dan termiskin di Malaysia? Contohnya apa? Jangan bercakap banyak, buat. Bercakap teori semua orang boleh buat, yang penting laksanakan. Apakah mereka boleh laksanakan? Negeri yang majoriti orang Melayu pun mereka tidak boleh bangunkan dengan betul, mereka tidak boleh tunjuk contoh sebagai role model. Saudara, saya punya sedikit pengalaman di peringkat antarabangsa bila berkhidmat dengan Kementerian Luar Negeri, dan pernah ada sedikit pengalaman menyelia soal OIC, Organization Islamic Conference. Saudara, di peringkat dunia, di United Nations, kita tak dengar suara pimpinan PAS bersuara menentang Amerika dengan secara betul. Dan mereka, apakah ada rekod? Apakah PAS ada rekod benar-benar sebagai pembela kepada kepentingan umat Islam? Jawapannya tidak ada. Mereka hanya jaga kampungnya, perasaan dalam kelompok mereka sendiri saja. Bila dipanggil untuk membawa hujah Islam yang benar, akhirnya mereka tidak berupaya. Antara lainnya apa? Perkara yang berlaku tahun lepas, bila Anwar Ibrahim membuat kenyataan yang amat merosakkan di London School of Economy, membuat yang terbuka, menyokong fahaman John Dicke yang membawa fahaman pluralisme agama. Ini ditentang oleh Al-Fadhil Ustaz Ismail Bina dan ramai kalangan ulama yang tabah menentang bagaimana mungkin seorang mengaku Islam boleh membawa fahaman semua agama sama. Dan ini dibawa oleh Anwar. Tak terhenti setakat itu, juga gerakan membawa fahaman liberalisme. Yang akhir terbaru ini kita melihat ada kalangan yang nak buat seminar seksualiti merdeka. Saya pun pelik, rupanya ada orang yang tak merdeka lagi bab tu. Saudara, dan ini dikecuali Amerika. Apa kata PAS?
lepas akhirnya dilihat berkompromi juga. Walaupun ada buat sedikit pendirian yang sifatnya tepati mereka, tapi masih mereka memilih untuk bersetuju dalam konteks perkataan itu. So itu saya setuju kenyataan tadi disebut, Dato' Ali sebut tadi, ajaran sesat ini tidak hanya terhenti setakat perkataan, tapi juga tingkah laku dan perbuatan. Dan malah bagi saya, tingkah laku politik itu jauh lebih besar bahayanya kerana dia melibatkan pemerintahan. Yang pemerintahan ini kalau dalam konteks Islam, siasat itu bermakna pentadbiran, mengurus pentadbiran, meletakkan yang hak pada tempat yang berhak, yang mana al-adalah itu menjadi maqasid syar'iyyah yang paling tinggi, al-adalah. Maka saya nak simpulkan, kalau kita katakan kenapa usaha ini tidak panggil orang PAS, saya nak jawab mudah. Usaha telah dibuat sekian lama dulu, cuma ini langkah yang lebih afirmatif. Kita mulakan di bumi bertuah Terengganu ini, dan kita insya-Allah dengan mandat saudara, saya yakin pimpinan akan menggerakkan all out seluruh negara. Ini bukan hanya soal PRU 13, tapi ini soal akidah umat Melayu Islam yang rangkap ini telah beratus tahun kita pertahankan. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.